Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang dikasihi sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini, topiknya adalah tanda baca. Maksud tanda baca. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Ia diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Tanda baca utama ada beberapa, iaitu tanda nokta atau titik, tanda koma, tanda tanya atau soal, tanda seruan, tanda sempang atau sengkam, tanda nokta bertindih, tanda pengikat kata atau petikan. Huruf besar. Huruf besar penggunaannya digunakan bagi huruf pertama kata pada setiap ayat. Contoh ayat, rumah itu di atas bukit. Perkataan rumah. R huruf besar kerana berada di hadapan ayat. D digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Contoh, adik kamu mana? Tanya Jamil. Perkataan adik dihadirkan dengan huruf besar. Perkataan iaitu huruf A di hadapan ayat kerana penggunaannya terletak di hadapan perkataan yang digunakan pada hadapan ayat. C digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubung dengan kitab suci dan nama Allah, termasuk kata ganti untuk Allah. Contoh ayat, yang maha pengasih. Perkataan yang, Y huruf besar, maha, M huruf besar, pengasih, P huruf besar. D digunakan sebagai huruf pertama gelaran kehormatan, keturunan dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh dia, Haji Abdul Gabur. Haji Abdul Gabur, H huruf untuk huruf besar iaitu H kerana penggunaannya pada huruf pertama gelaran kehormatan. A pun sama juga, G pun sama juga. E digunakan sebagai huruf pertama untuk nama jawatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Contoh, Profesor Sarjana Manjur Kamarudin, Tengku Iskandar. F digunakan di awal nama khas. Contoh dia, Syarifah. Ipoh, Terengganu, Bank Negara. G digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Contoh, bangsa Melayu, orang Minangkabau. H digunakan sebagai huruf pertama bagi nama rasmi badan, lembaga pemerintah serta nama dokumen rasmi kecuali kata hubung. Contohnya, Lembaga Urusan Tabung Haji, Dewan Bahasa dan Pustaka, Semenanjung Tanah Melayu. Tanda titik. Tanda titik digunakan yang pertama pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh dia, kereta ini baru dibeli. Esok ibu akan ke Kuala Lumpur. B pada akhir singkatan nama orang. Contoh dia, Y titik A titik B, iaitu yang amat berhormat, atau EN titik Encik. C sebelum tanda penutup kata dalam cakap ajuk. Penutup kata ini, tunggu dia penutup kata. Contoh dia, kata kakak, bunga itu sudah layu. Perkataan sebelum bunga ada tanda tutup, tanda penutup. Selepas kata layu pun ada tanda penutup. Untuk menunjukkan angka perpuluhan. Contoh 5.4, 30.2, 119.8. Tanda koma. Tanda koma digunakan bagi mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Contoh dia, ibu membeli ikan, sayur,
dan daging. Umar, Kumar dan Zaidi pergi ke Muar. Tanda koma juga digunakan di belakang kata seru. Contoh dia, amboi, merahnya baju kamu. Azmi rupanya. C. Untuk menandakan tempat berhenti sebentar. Contoh dia, berikan surat itu kepada ibumu, Ali. Tanda koma juga digunakan di belakang kata penghubung pada awal ayat. Contoh dia, tanda kosong. Oleh sebab itu, anda diminta hadir. Tanda kosong. Jadi, awak tidak mahu mengaku bersalah. Okey, untuk yang seterusnya, tanda koma juga digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat yang berbeza-beza. Contoh dia, rumah itu besar tetapi tidak cantik. Katakan saya ke bandar jika dia datang. Okey. Dan seterusnya, sebelum tanda pembuka kata dan penutup kata dalam cakap ajuk. Contoh dia, Rabi berkata, ini suratnya Encik. Terima kasih. Jawab Encik Abu. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir ayat tanya. Contoh dia, bilakah adik kamu akan bersekolah? Tanda tanya. Atau pada akhir ayat tanya sebelum tanda penutup kata. Contoh dia, apa yang kamu lihat? Tanya Jimmy. Tanda seru. Seterusnya tanda seru. Tanda seru ni digunakan untuk sesudah pernyataan yang berupa seruan, perintah atau rasa emosi yang kuat. Contoh dia, wah, perbuatan kamu sudah melampau. Siapkan kerja itu segera. Titik bertindih. Tanda titik bertindih digunakan pada akhir sesuatu pernyataan apabila diikuti oleh rangkaian. Barang yang perlu dibawa adalah seperti berikut. Parang, sabit dan cangkul. B. Untuk memberi penjelasan atau memperkenalkan sesuatu. Contoh, tarikh 3 April 2000. Masa 2 petang. Tempat bilik gerakan. Seterusnya, tanda koma bertitik. Tanda koma bertitik digunakan pertama untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. Contoh dia, giginya sakit. Tanda koma bertitik, dia tidak mahu ke klinik. Seterusnya, digunakan pada baris pertama pantun dua kerat. Contoh dia, ada ubi, ada batas. Ada budi, ada balas. C. Pada baris kedua pantun 4 kerat. Kalau ada jarum patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Seterusnya, tanda sepang. Tanda sepang digunakan untuk menyambungkan kata yang diulang dan kata berganda. Contoh, murid-murid, beliau rendah. B. Tanda sepang digunakan untuk merangkaikan I, se dengan kata yang berikutnya yang dimulai dengan huruf besar. Contoh dia, se-Malaysia, se-Tanah Melayu. Kedua, ke dengan angka. Contoh, kali ke 10. Ketiga, angka dengan an. Contoh dia, tahun 1960-an. Yang seterusnya, tanda sepang juga digunakan untuk memisahkan huruf kecil daripada huruf besar. Contohnya, rahmatmu, hamba-nya, sinar X. Seterusnya, tanda petikan. Tanda petikan digunakan untuk pertama, mengapit petikan langsung. Contoh, saya belum makan, ibu kata adik. Seterusnya, pada jadual rencana karangan novel, puisi dan sebagainya. Contoh, novel, esok masih ada memenangi hadiah pertama. Itu saja pengkongsian Ustazah untuk kali ini. Diharapkan apa yang Ustazah kongsikan ini dapat membantu pelajar dalam menjawab persoalan dalam Google Classroom.
Jika ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan pesanan di ruangan komen atau segera hubungi Ustazah. Sekian, terima kasih. Selamat mengulang kaji pelajaran. Assalamualaikum.